Assalamualaikum dan salam muhibah. Eid Mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum. Masih dalam suasana Aidilfitri, kita mencari celahan masa untuk membincangkan isu berkait tentang masa depan negara. Namun moodnya masih ceria berkait tentang Aidilfitri. Dan hari ini kelihatannya ia merupakan satu kesempatan untuk kita melihat keberadaan negara, termasuk juga di dalam aspek melut siasah. Dan ramai dalam kalangan kita yang melihat bahawa politik ini seumpama hiburan harian untuk kita sembangkan. Bahkan lebih buruk lagi, ada yang bertujuan untuk menterolkan. Politikus kita tidak terlepas daripada persendaan dan grup medsos yang ada, media sosial, khususnya diwujudkan untuk tujuan berpolitik, dan belahan sembang yang wujud sama ada kanan atau kiri. Dan jarang sekali kita mendengarkan di mana sisi pandang diberikan dari suluhan lorong tengah. Sesekali dalam pelbagai polemik, kita merasakan seolah-olah kita terlalu bergantung kepada kata putus politikus. Sedangkan politikus sendiri ada kalanya terbatas disebabkan oleh norma partisan yang ada. Dan kita sesekali menyebutnya sebagai keputusan bersifat bipartisan, dan pastinya tidak ramai mengetahui apa ertinya keputusan bersifat bipartisan itu. Dan mutakhir ini kita melihat lagi siri peralihan kuasa yang merupakan kesan dinamo daripada dinamika politik federal kemudiannya melimpah kepada negeri satu demi satu. Dan ini bukanlah satu fenomena baru sebenarnya, kerana ia telah pernah pun berlaku di Perak, di Terengganu, bahkan juga lebih awal lagi di Sabah. Ia berlaku kerana sistem membenarkan ia berlaku. Dan kita melihat bagaimana bacaan media antarabangsa melihat situasi politik negara kita. Baik Foreign Affairs, bahkan East Asia Forum, senada kedua-duanya mengulas realiti politik Malaysia. Malah Washington Post pula menyebutnya sebagai geriatric palace, satu istilah yang tentunya menyinggung kita sebagai rakyat Malaysia. Namun, jika kita berhenti sejenak dan kita fikirkan bersama-sama secara bersungguh-sungguh, benar, pemain politik yang menggerakkan setiap detik dinamika politik kita hari ini adalah hakikatnya merupakan pemain yang sama sejak lebih 30 tahun lalu. Dan seringkali pertumbuhan politiknya kelihatan bersifat lebih kepada peribadi berbanding bersifat dasar. Dan ini tidak ramai menyedarinya. Dalam keadaan demokrasi moden mampu mengemukakan tokoh yang lebih segar dan juga berwibawa, kecuali Amerika Syarikat, Malaysia pula bila dicongak-congak siapakah bakal menjadi pewaris kepimpinan politik negara, kelihatannya seperti kita mempunyai pilihan yang sangat-sangat terbatas. Ini sekali lagi bukanlah hanya kerana pemainnya, kerana we deserve the leader that we choose. We deserve, kita deserve pemimpin yang kita pilih. Malangnya itulah pilihan yang kita miliki. Pemimpin politik yang berada di puncak pada hari ini berada di situ kerana sebahagiannya disebabkan oleh proses atau sistem pemilihan di peringkat akar umbi. Seniority menjadi asas utama, kemudian disusuli pula oleh beberapa faktor resources yang dizahirkan dalam pelbagai bentuk, termasuklah keuangan. Ini berlaku kerana sistem menjadikannya begitu. Rakyat hanya menerima apa sahaja yang ditawarkan oleh sistem. Tiada intervensi untuk kita melihat bagaimana sistem ini boleh menawarkan bakat-bakat baru yang lebih tulus tanpa ada legasi yang bersifat peribadi. Dan pada malam ini, Dialektika ingin menguji idea ini. Kerana Dialektika pada malam ini kami bawakan dua orang politikus yang secara relatifnya muda dan juga seorang akademia. Panelis yang pertama, kita bersama Yang Berhormat Datuk Hajah Mumtaz Haji Mat Nawi, kini merupakan pengurusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Kebajikan Kerajaan Negeri Kelantan, juga merupakan andun Demit. Betul ke YB? Sebutnya Demit ya? Nah, saya tak pasti tu, saya kena tanya dengan orang Kelantan juga, walaupun saya ini setengah Kelantan. Dan YB juga merupakan Ketua Penerangan Dewan Muslimat PAS Negeri Kelantan. Masih YB ya? Saya sekarang Timbalan. Timbalan. Baik. Terima kasih YB atas mutakhir perkembangan itu. Dan panel kita yang kedua adalah Yang Berhormat Nur Amin Ahmad, adalah merupakan ahli Parlimen KAMNGA dan juga beliau merupakan ahli Jawatankuasa Trust Parlimen mengenai belanjawan. Dan beliau begitu aktif di pentas dalam dan luar negara, bahkan juga merupakan ahli jawatankuasa pemandu kepada ahli parlimen muda Bank Dunia. Assalamualaikum YB Amin, apa khabar? Waalaikumsalam, Alhamdulillah, selamat Hari Raya, Ma'azah Batin. Saya mengamat-amati, saya orang kata apa, memerhati pautan-pautan di media sosial YB Amin. Menarik ya, kerana sangat bersabar dengan kerenah warganet yang ada, dan kita raikan pandangan YB pada malam ini. Dan juga kami bawakan nanti akan bersama Profesor Madar Dr. Fuad Osman, pensyarah di Jabatan Hal Ehwal Antarabangsa, Pusat Pengajian Antarabangsa UUM. Bidang kajian beliau adalah politik dan bidang fokusnya adalah politik Malaysia, politik pilihan raya, ASEAN dan juga hubungan antarabangsa. Dan beliau kembali back by popular demand untuk berbincang pada malam ini tentang tema yang kita bawakan. Selamat Hari Raya YB, jangan serius sangat. YB pula, Dr. Fuad, ada dua YB ni tak panggil YB juga. Doa tu, doa. Sangkut lah Tuan Syed, sangkut dia punya ni. Internet je, itulah. Dia dalam Lailatul Qadar je dia laju. Lain dia tak berapa nak laju sangat lah. Dr. Fuad dekat UUM kot.
masih minggu lalu kita okey Dr. Fuad, mudah-mudahan internet menyebelahi kita pada malam ini ya. Okey. Saya lontarkan dulu kepada YB Datuk bercakap soal Malaysia kini memerlukan generasi pimpinan politik generasi baru. YB bersetuju? Kalau setuju, mengapa? Kalau tidak setuju, mengapa? Saya mulakan dengan YB Datuk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hormati moderator kita, Syed Nawar bersama dengan YB Amin dan juga Dr. Fuad. Alhamdulillah, saya rasa tajuk yang dikemukakan pada malam ini adalah tajuk yang akan menguji minda, terutama lagi dalam keadaan sekarang di mana kita mempunyai satu perubahan transisi kepimpinan yang baru dalam negara. Dan kalau lihat betul tajuknya, Malaysia memerlukan pimpinan politik yang sebaru, ini merupakan satu perkara yang sangat natural. Dalam keluarga, dalam organisasi, dalam syarikat, dalam kerajaan, kita akan melalui proses ini sama ada mahu atau tidak mahu. Cuma adakah proses ini akan diberi secara transisi yang normal atau secara paksa atau menunggu kematian, itu merupakan proses yang memerlukan penelitian dan juga impak kepada negara sendiri. Jadi dalam konteks ini saya rasa jawapan yang kita perlukan kepada soalan ini adalah jawapan yang sangat positif, iaitu sebagaimana negara lain, Malaysia juga memerlukan generasi ataupun pimpinan politik baru yang akan mengemudi negara mengikut cara dan arah baru. Ya, kalau saya beralih kepada YB Amin ya, mendengar apa yang dituliskan oleh YB Datuk Mumtaz tadi, kelihatannya ia merupakan satu proses tabi'i. Saya mencadangkan tajuk ini dibincangkan kerana saya sesekali lelah melihat bahawa polemik politik kita digerakkan oleh pemain-pemain yang sama yang saya sebutkan tadi, sesekali sifatnya personal dan peribadi, bukan bersifat dasar. Dan kita memerlukan wajah-wajah baru untuk membuat polisi di peringkat tertinggi. Komen awal YB Amin sebelum soalan-soalan susulan. Okay, terima kasih Tuan Syed. Tentang tajuk yang kita bincangkan pada malam ni, saya ingat kata kunci yang paling penting ialah perkataan baru lah. Dan perkataan baru ni maksud dia boleh jadi kalau kita cakap pasal kepimpinan generasi baru, mungkin ramai orang memberi fokus kepada muka-muka baru kan, yang mana yang mungkin lebih muda dan sebagainya. Tetapi perkataan baru itu dia tidak terhad kepada hanya dalam pengertian usia kan, ataupun muka baru. Tetapi apa yang paling penting ialah kalau kita dalam graf tu kita sebut sebagai mana-mana pemimpin yang mampu reinvent the wheel. Maksud dia kita mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang semakin cepat berubah lah. Jadi sebagaimana juga yang YB Mumtaz sebut tadi, memang kata persoalan tentang pemimpin generasi baru ni memang sentiasa akan berlaku. Kalau kita kata nak ambil muka lama pun, lambat laun mereka ni akan tua dan mungkin meninggal, dan generasi baru akan lebih banyak mengisi komposisi masyarakat. Cuma persoalan yang saya ingat penting untuk kita sama-sama fikirkan ialah bagaimanakah proses transisi itu berlaku. Sama ada dalam bentuk kepimpinan itu sendiri ataupun bagaimana sistem itu membenarkan. Tadi Tuan Syed sebut tentang kata parti-parti politik muka lama, kerana sistem parti politik itu sendiri mungkin menjadi salah satu kekangan kepada muka-muka baru muncul dengan lebih kata signifikan dalam konteks ruang awam. Itu sebagai permulaan. Berarti YB Amin bersetuju dengan mukadimah yang saya buat tadi? Ya. Okey, kita akan perdebatkan nanti lebih lanjut. Tapi saya nak beralih dulu kepada ahli akademik ni. Saya tak tahu dia memangkah parti mana ni, walaupun dia saya kira dekat ni Dr. Undi adalah rangka Dr. Tapi nampaknya macam non-partisan ni Dr. Fuad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Sila, saya sebenarnya sebab salah. Hari ni nak pakai baju Melayu Raya ke tidak? Baju Melayu Raya saya warna hijau. Kan? Lagi orang kata saya belah kod nu. Kan pakai baju biru orang kata belah kod ni. Jadi begitulah dia manusia kan. Dia tak akan habis dengan komentar-komentar. Baik, pertama saya itulah tu. Pertama saya ucap terima kasih kepada Tuan Syed, YB Mumtaz, sahabat seperjuangan saya masa UIA dulu, YB Amin dan sekalian hadirin sekalian. Saya kira sebagaimana yang diperkatakan oleh YB Mumtaz itu, it is a natural process kan. Sebab manusia ini dia ada tempoh dia, tahap expiry date dia kan. Secara asasnya begitu. Jadi saya kira adalah yang terbaik ialah apabila sesuatu generasi itu dipimpin oleh ahli dalam generasi itu, yang mewakili generasi itu. Tetapi kekangan kita adalah sistem politik yang kita ada di Malaysia ini sudah sekian lama
dia memperkenalkan sistem sama ada feudalisme ke, sama ada warlordism ke, sama ada berpaut kepada yang lama dan sebagainya, membuatkan Malaysia ni dia susah nak berubah dengan lebih jauh dan lebih cepat. Perubahan itu dapat kita lihat di dalam semua parti politik, baik dalam PAS, dalam UMNO, dalam PKR dan sebagainya. Tetapi saya kira the top echelon tu masih lagi seperti Tuan Syed kata, diwakili oleh aktor yang sama for the past 30 years, daripada kita masuk universiti dulu sampai kita keluar universiti dulu, sampai kita kerja dan nak pencen dah, masih lagi aktor yang sama. Tetapi ia is open for debate lah sama ada aktor lama ini boleh memberikan kebaikan kepada negara ataupun tidak. Tapi saya kira dengan tajuk pada hari ini adalah cukup baik, cukup sesuai bahawa generasi ini perlu dipimpin oleh generasi yang boleh memahami apakah dia keperluan generasi sekarang dan juga keperluan generasi yang depan. Ini yang kita panggil sebagai future proof generation. Ya, Tuan Syed. Ya, mungkin audience tidak lihat, tapi saya dapat lihat bila Dr. Fuad tadi menyebut soal aktor yang sama semenjak kita berada di kampus. Berapa lama dah Dr. Fuad? 25 tahun? 26 tahun? Saya berumur 37 saja sekarang ni. Kerana apabila doktor sebut tu tadi, di belakang tabir saya lihat YB Datuk Mumtaz, dia senyum, dia melirik. Bila kita bawa aktor yang sama ni. Kerana YB Datuk menyebutkan dari awal tadi bahawa ia satu proses yang tabii. Itu saya tidak nafikan, benar. Proses itu lambat laun akan berlaku. Tapi kelihatannya disebabkan oleh aktor yang sama, polemik politiknya tidak berubah. Sedangkan kita melihat negara-negara, bahkan negara serantau juga sudah ada perubahan yang lebih dinamik. Termasuk dalam barisan kabinetnya. Dan mereka kelihatannya tidak separtisan kita. Jadi itu yang menyebabkan saya merasakan bahawa perlu ada intervensi supaya kita boleh ada dinamika baru dengan aktor-aktor baru yang tidak ada isu-isu legacy. Saya lihat YB Amin dah menarik nafas nak mencelah tu, tapi saya nak bagi kepada Datuk Mumtaz dulu. Sebenarnya dalam isu ini kita ada pilihan sebagai rakyat Malaysia, cuma sejarah dan geopolitik Malaysia ini mungkin berbeza dengan negara lain. Antara perkara yang saya rasa saya nak sentuh awal lah dalam perbincangan ini, kita jarang jumpa mana-mana negara yang diperintah oleh satu parti yang bertahan selama 60 tahun, bila jatuh kerajaan tersebut tidak ada satu pemberontakan di kalangan rakyat. Kemudian berlaku perubahan kerajaan yang baru, bertukar kerajaan yang baru dalam tempoh 22 bulan. Juga tidak ada reaksi yang mengejutkan daripada kalangan rakyat kerana mungkin kematangan politik dan demokrasi dalam negara kita. Dalam keadaan pemimpin ini sama macam buah, ya. Dia ada pemimpin yang mula berputih, dia akan ada masa matang, akan ada masa masak, dan kadang-kadang terlalu masak. Bila terlalu masak tu, dia boleh luruskan sendiri. Tapi dalam keadaan ini, kita yang paling eloknya ialah kita mematikan di manakah kemuncak pemimpin ini menjadi pemimpin yang cara terbaik kerana dia perlu perform. Sebab pemimpin ini bukan hanya perlu berteori, tapi perlu melaksanakan teori dan perlu melihat dan perlu mengkaji serta mengajar orang lain untuk mengambil alih kerana dia akan tetap meninggalkan kepimpinan tersebut. So dalam hal ini, sebagaimana saya contohkan tadi buah, ya, kalau di sana ada benih yang boleh tumbuh sendiri merata, dia mungkin tumbuh. Tetapi tak sama dengan benih yang memang kita letak, kita bagi baja, kita siram dan kita atur itu susun. Sebab dia akan teratur dengan cara yang lebih baik. So dalam konteks ini, kita lihat kepimpinan di Malaysia, di kalangan, di cawangan, di DUN, di kawasan, di negeri, boleh berlaku perubahan dan orang baru boleh mengambil alih, tidak ada masalah. Tetapi yang mungkin berlaku satu berhentinya adalah peringkat yang tertinggi. Sebab orang tak berani nak tukar ke peringkat tertinggi, mungkin pilihan antara 1, 2, 3 sahaja. Sedangkan di negeri, kita lihat wajah-wajah baru sebagai menteri besar boleh perform. So kalau wajah baru sebagai menteri besar boleh perform, mereka juga boleh naik sebagai PM. So dalam konteks ini, kita rasa sampai masalah untuk kita beri pilihan kepada parti-parti dan juga rakyat supaya boleh memilih orang lain dan wajah lain kerana negara kita bukan ketandusan pemimpin. Ya. Pemimpin di peringkat universiti ramai. Dan sekarang ini bila kerajaan dah turunkan sehingga umur 18 untuk menjadi calon, untuk menjadi pengundi dan sebagainya, saya kira lebih ramai lagi ataupun banyak lagi option yang kita ada. So dalam konteks ini, kita kena lihatlah proses itu akan berlaku, cuma bagaimana ianya berlaku supaya tidak berlaku kejutan kepada negara. Mungkin kerana dalam konteks negara kita 80 hingga 90 itu kemuncak Malaysia. So orang lihat sebagai sangat stabil dan mereka masih lagi berhenti di memori itu.
sebenarnya dalam konteks apa pun perlu ada inovasi, perlu ada perubahan. Dalam konteks ini saya kira mungkin Tun M sendiri pun nak tengok generasi baru yang boleh memimpin, cuma perlu menunjukkan kewibawaan sebab negara kita mungkin negara yang multiracial, majmuk, multiracial, multireligious. Jadi dia sangat sensitif dan dia sangat unik. So dalam konteks ini kemungkinan sebelum ayahanda bonda kita nak letakkan atau beri kepercayaan kepada anak dia untuk menerajui itu memerlukan satu ujian yang dia rasa macam anak dia lulus baru lepas. Itulah pada segi kita bagi satu bandingan lah dalam konteks ini. Ya, YB Amin ya, kalau kita menyerahkan kepada keadaan soal pilihan ini tanpa ada sebarang intervensi, maka kelihatannya untuk kita memiliki seorang Perdana Menteri sekitar awal 40-an tu seperti jauh daripada realiti kita lah. Kerana senioriti itu sangat memainkan peranan dalam sistem parti yang kita ada. Walhal setidak-tidaknya secara peribadi, mengapa saya memanggil dua politikus yang relatifnya muda adalah kerana saya nak lari daripada bayang-bayang itu. Kerana saya merasakan politikus generasi muda ini lebih terbuka kerana mereka tidak ada isu-isu legasi yang sifatnya peribadi. Kerana itu saya menjangkakan kita memerlukan satu intervensi supaya kita akan segera menawarkan kepimpinan di peringkat yang tertinggi dan tidak lagi bercakap soal menterolkan isu-isu yang berlirik selama 30 tahun. YB Amin, pandangan bagaimana? Terima kasih Tuan Syed. Tadi Tuan Syed sebut kita nak pemimpin yang umur 40-an. Sebenarnya Perdana Menteri yang 50-an pun kita tak apa-apa ada. Itu yang saya nak. Jadi saya minta tunjukkan. Kalau ikut dari segi kata usaha yang telah dibuat oleh Pakatan Harapan lah, kalau ambil pengalaman dalam 22 bulan selepas pilihan raya umum ke-14, dalam sidang yang lepas saya masih ingat lagi atas meja kami itu ada satu rang undang-undang yang hendak dibawa, iaitu untuk menghadkan tempoh Perdana Menteri kepada dua penggal sahaja. Ini antara kalau kita ambil pendekatan daripada atas lah, iaitu apabila kalau kita percaya bahawa sistem warlord itu terlalu kuat, jadi kita kena menghadkan kata peluang untuk dia berlama-lama lah di peringkat yang tertinggi. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita tengok ada dua lagi rang undang-undang yang telah dibawa oleh Kementerian Belia dalam tempoh 22 bulan, iaitu yang pertama ialah kita nak menurunkan had usia mengundi, dan setengah negeri macam negeri Perlis, alhamdulillah saya gembira kerana telah meluluskan juga bukan sekadar mengundi tetapi juga untuk menjadi calon pilihan raya pada usia 18 tahun. Yang lagi satu ialah tentang inilah orang kata definisi belia. Definisi belia yang orang kata sekarang walaupun dalam tempoh transisi tetapi telah dipersetujui untuk diturunkan kepada 35 tahun. Cuma dalam keseluruhan proses ni kita dapat lihat masih ada ramai termasuk sekali yang agak sedikit kata mengecewakan saya sedikit lah. Ialah ada juga daripada kalangan kata generasi pemimpin belia, generasi ahli politik muda yang meragui kemampuan orang-orang muda untuk mengambil tanggungjawab. Jadi kita ini yang saya sebut di awal tadi. Sebenarnya kita perlu menyediakan satu ruang transisi supaya perkara ni bukanlah kita nak melakukan serta-merta, tetapi kita melihat kata lebih banyak peluang untuk pemimpin-pemimpin muda mengambil peranan, mengambil tanggungjawab, membiasakan diri untuk memahami dengan lebih menyeluruh tentang apakah kata tuntutan zaman, tentang apakah tuntutan politik. Sebab hari ini ramai orang bercakap politik ni seolah-olah macam jalan sahala, sedangkan politik ni dinamik dia jauh lebih rumit kerana stakeholders dalam politik ni terlalu banyak. Sebab itulah kata dalam Malaysia ni kenapa berlaku masalah kebergantungan kepada orang-orang lama ni, ialah satu kerana dalam politik kita memerlukan resource. Memerlukan resource. Nak masuk politik, bukanlah saya kata ini tak boleh ditangani dengan cara mungkin buat crowdfund dan sebagainya, tetapi dia belum menjadi satu budaya yang kita kata satu budaya yang biasa lah. Kalau kita tengok ada pemimpin muda, kita ambil misalnya macam saudara Rafizi Ramli, melalui Invoke dia cuba mewujudkan satu arus baru, bentuk kempen yang bukan datang daripada parti politik. Walaupun orang kenal lah Rafizi Ramli orang politik, tetapi kumpulan yang lebat dengan saudara Rafizi Ramli ni adalah kumpulan anak-anak muda yang baru bergraduate universiti. Mereka cuba menjalankan kempen dengan cara yang luar daripada kata kebiasaan politik. Selain daripada itu kita juga tengok muncul pelbagai kumpulan-kumpulan muda yang cuba mempengaruhi dasar politik dengan cara yang berbeza. Mereka tak berminat dengan politik sebab mereka tak suka nak mungkin nak orang kata berpakaian macam orang politik, nampak macam orang tua bila pakai uniform,
nak kena pergi mesyuarat agung, kan, nak kena pemimpin betul atau salah sentiasa dibetulkan. Jadi orang-orang muda ni cuba mempengaruhi dasar dengan bentuk yang berbeza. Mereka mewujudkan kumpulan-kumpulan kecil. Kalau mereka minat dalam bidang buku misalnya, mereka nak cuba mempengaruhi dasar dalam bidang perbukuan. Kalau mereka minat sukan, mereka nak cuba mempengaruhi. Jadi mereka dah lebih pada mengkhusus. Cuma selalunya kelompok-kelompok macam ni mungkin kata bila dia dah mengecil, dia tidak ada satu agenda bersama. Jadi bila mengecil tu bila mengecil, jadi peluang dia terpaksa bersaing dengan kumpulan-kumpulan yang lain yang juga nak mempengaruhi dasar-dasar yang mereka mahukan, terutama kumpulan-kumpulan yang telah orang kata telah dah lama dalam, kalau misalnya orang yang dalam bidang sukan, dia ada juga pemain-pemain sukan yang dah lama. Jadi mereka ni masih lagi membawa orang kata minat dan juga pengalaman dan pemerhatian mereka berdasarkan apa yang telah mereka lalui ataupun penglibatan mereka. Mereka nak beradaptasi dengan perubahan tu mereka agak reluctant sebab mereka takut kalah lah sebahagiannya, bukanlah kata mereka semestinya kalah. Jadi kadang-kadang orang muda ni terpaksa menurut kerana ada kita kata generasi lama ataupun pemain politik lama yang ataupun pemain inilah orang kata stakeholders lama yang mahu menjadi bottleneck kepada perubahan. Sebab itu saya sebut di awal tadi, kata kunci yang paling penting ialah perkataan baru tu, kerana baru itu dia memberi isyarat perlunya ada perubahan. Bukan bila berlaku perubahan tak semestinya sekarang ni buruk. Tetapi perubahan ialah satu benda yang konstan lah. Orang kata sentiasa ada ruang penambahbaikan walaupun 1% ataupun 5% ataupun mungkin yang dalam konteks yang lebih besar, bergantung kepada kesediaan kita untuk mendukung perubahan. Tapi kerana perubahan kalau berlaku tidak ada penyambutnya, kalau kita nak buat perubahan tetapi masyarakat tak faham, masyarakat belum bersedia, jadi dia akan jadi backlash lah. Jadi masa kita alamak kita tak boleh nak kontrol, tak stabil, lebih baik kita balik kepada lama yang lebih stabil, terkawal, lebih lancar. Jadi itu menyebabkan orang lebih takut untuk orang kata membawa perkara yang baru. YB Amin dia juga menyebut istilah warlord. Tadi Dr. Fuad menyebut warlordism, ya. Ada bahasa Melayu tak apa, kita guna dulu warlord pada malam ini. Saya akan cari istilahnya kemudian. Tapi ini menarik kerana gambarannya ini yang menjadi antara halangan, menjadi hambatan untuk berlakunya peralihan. Dan saya tahu setengah tadi disebutkan soal sebuah parti yang menguasai 60 tahun. Lebih susah untuk mereka menawarkan kepimpinan generasi muda kerana sistem yang ada ni kecuali 1-2 yang punya jalur yang agak istimewa dan kemudian boleh naik dengan agak pantas. Ini memerlukan intervensi, Dr. Fuad. Bersetuju dengan pandangan itu? Saya rasa dia begini, masalah kita di Malaysia ini, kepimpinan itu biasanya dia really blossom tu pada umur 55 ke atas. Oleh kerana sistem politik yang kita warisi sekian lama kan. Tetapi saya kira yang lebih penting lagi adalah bagaimana untuk kita melaksanakan suatu proses pengkaderan kan. Proses pengkaderan yang benar-benar ingin melihat suatu barisan kepimpinan sama ada dalam kerajaan ke, dalam pembangkang ke, dalam NGO ke, dalam institusi, organisasi dan sebagainya sentiasa ada pelapik dan pengganti yang baru yang boleh memahami dan mendepani cabaran-cabaran semasa. Dan saya kira benda ini dia boleh sama ada berlaku secara top down ataupun bottom up kan. Kalau kita lihat, kalau kita nak melihat dia hidup secara natural, dia akan bottom up lah. Wujudnya banyak NGO, wujudnya banyak institut dan sebagainya. Kalau dia nak daripada atas ke bawah mungkin macam tadilah diperkenalkan Prime Minister ataupun Menteri Besar, dua penggal dan sebagainya. Tetapi itu sebenarnya tidak akan menjawab persoalan kita selagi mana kepimpinan yang lama itu merasakan pertama sama ada dia rasa dia boleh berkhidmat lagi. Mereka ni rasakan walaupun dia dah 30 tahun dalam arena politik, dia rasa dia boleh berkhidmat lagi. Yang kedua, saya kira yang lebih penting, kadang-kadang mereka melihat ahli politik ni itu tempat dia mencari duit. That is the problem. Itu satu tajuk khas. Bila dia berpisah daripada pangkat, daripada jawatan dan sebagainya, maka berpisahlah dia daripada pendapatan yang tertentu dan sebagainya, yang mana saya rasa itu antara sebab utama sebab apa kita tak boleh bergerak ke depan dengan lebih cepat, Tuan Syed.
Dr. Fah, saya nak mencelah di sini sebelum saya beralih pada Datuk Mumtaz. Dia pun tak sabar, tu dah dia teling-teling dia nak mencelah. Apabila dia sebut istilah perkaderan tadi, saya nak Dr. Fah memberikan pandangan balas ringkas saja. Kita bercakap soal perkaderan, ya, satu istilah yang dulu kita pernah guna. Tetapi kelihatannya dalam banyak-banyak parti, apabila saya berbincang dengan kalangan politikus, seolah-olahnya DAP, ramai yang takkan suka saya sebut ini, DAP mempunyai sistem perkaderan yang nampaknya lebih jelas dan mereka lebih terkadapan dalam menampilkan kepimpinan muda. Saya tak nak tanya kepada dua orang politikus ini, saya nak tanya dulu kepada akademia, pandangan. Apakah ini pemerhatian sebagai seorang pensyarah politik? Ringkas saja. Saya rasa dari segi perkaderan, Tuan Syed, sebenarnya semua parti ada. Sebab semua parti dia ada wing pemuda, dia ada wing puteri, dia ada wing wanita dan sebagainya. Hakikatnya mereka ada proses pengkaderan itu, tapi sejauh mana pengkaderan itu akan betul-betul menonjolkan pemimpin yang terbaik dan yang tertinggi dan boleh menggantikan pemimpin yang sedia ada, that is the another question. Masih saya pegang kepada tema bercakap tadi soal halangan kita adalah kerana warlordism, adanya warlord ini. Saya beralih pada Datuk Mumtaz kerana setidak-tidaknya pandangan peribadi saya mungkin salah, kita bebas untuk berbeza pandangan. Pas tidak ada elemen warlordism. Sama ada panelis bersetuju atau tidak, Dr. Fuad dan YB Amin boleh komen selepas ini. Pas kurang elemen warlordism kerana kaedah mereka memilih, culaan mereka agak berbeza, nilai mereka berbeza. Tetapi namun demikian, PAS juga tidak menawarkan wajah-wajah baru di peringkat tertinggi. Bahkan saya nanti-nantikan bilakah YB Datuk Mumtaz ini akan menjadi Menteri Besar Negeri Kelantan yang pertama wanita. Ini adalah sedikit provokasi, tapi kalau kita nak mengubah, nak melakukan paradigm shift, kita kena bergerak ke arah itu. Kalau seorang itu layak dan menawarkan satu perubahan yang benar-benar ketara, tidak perlu terikat dengan isu-isu legasi, saya akan menjadi pendukung YB Datuk Mumtaz untuk menjadi Menteri Besar Wanita pertama di Kelantan. Datuk Mumtaz. Saya rasa gini, dalam isu ni kita ada kena perbezaan di antara menjadi ketua, menjawab jawatan dengan kepimpinan. Ya. Bila kita hadkan kepimpinan itu kepada jawatan, jadi mungkin cadangan daripada YB Amin tadi mengatakan bahawa dengan dua penggal itu akan boleh menghadkan. Tetapi ini isu bukan isu main-main, ini isu negara. Kita memerlukan seorang pemimpin yang sangat matang, satu grup pemimpin yang boleh mengendali negara. Jadi ini soal kepimpinan, sama ada mereka berjawatan atau tak berjawatan, itu perkara yang lain. Di dalam hal ini, membina generasi baru, pimpinan politik menjadi seorang yang berhikmah ini memerlukan proses yang bukan sedikit dan kosnya bukan murah dan dia punya harga sangat murah. So dalam konteks ini kita mesti memastikan bahawa kita mungkin dalam hal lain boleh try and error, tapi dalam kepimpinan tak boleh try and error sebab dia mungkin menyebabkan masalah kepada negara yang teruk. So dalam konteks ini PAS bagaimana juga parti-parti lain, kita ada banyak dewan, ya. Kita ada Dewan Pemuda, kita ada Dewan Muslimat, kita ada Amirah, kita ada Brigade Muslimat yang menawarkan ramai. Cuma bagaimanakah ketua ataupun orang yang menjawab jawatan ini boleh menunjukkan leadership quality, itu isunya. Jadi kalau tanpa, kadang-kadang ada orang yang tak ada jawatan tetapi dia boleh lead, dia boleh jadi influencer dalam sosial, dalam media sosial. Kenapa? Kerana dia ada leadership. So dalam konteks ini penting kepada kita, kenapa kita memerlukan generasi baru, kerana untuk alaf ini device kena baru, medium kena baru, platform kena baru dan kita sebagai orang yang lama, saya rasa saya pun mungkin agak tak ada apa-apa relevan sekarang ni dengan anak muda kita yang pakai TikTok, yang pakai Instagram, mereka sangat advance, memerlukan pemimpin yang sama naik dengan mereka. So dalam hal ini kita tak boleh menafikan bahawa keperluan generasi batch ini untuk menjadi ketua kepada batch ini. Tapi dalam masa yang sama, sinergi di antara keduanya itu mesti ada. Saya melihat pengalaman saya bersama dengan Tuan Uni Aziz, pengalaman saya bersama Datuk Andrew sekarang. Bagaimana kita melihat dalam pimpinan Majlis Besar Kerajaan, EXCO. Gandingan di antara orang lama dengan orang baru sangat perlu. Sebab memerlukan satu keputusan yang bijak untuk hal-hal yang sangat penting. Apatah lagi negara. So dalam keadaan COVID-19 keadaan baru itu besar kepada negara, ekonomi, kesihatannya, politiknya dalam masa yang sama. So kita tak boleh memandang perkara ini sebagai benda yang boleh berlaku secara mudah. Jadi hal ini kita perlu tengok dan kita perlu rancang secara baik. Di dalam kalau tadi disebut berkali oleh Tuan Syed, kita memerlukan satu catalyst untuk bergerak ke depan. Betul, kita perlukan catalyst, tetapi sebagaimana Rasulullah SAW, transformasi yang berlaku zaman Rasulullah SAW tidak memerlukan transformasi yang keras tapi melalui proses ilmu. So bagaimana negara kita boleh menggunakan
pendidikan politik yang matang supaya boleh berlaku perubahan kepada generasi baru, kepimpinan baru dalam masa yang sama mereka bersedia dan boleh menerima serta masyarakat juga boleh bersama dengan mereka. So, dalam hal ini kita kira kita memerlukan satu mandat daripada pimpinan yang lama memberikan kepercayaan kepada pimpinan baru, dan kepimpinan baru mesti mempunyai satu perangai respect kepada orang lama dalam hal kerana kita ini bukan menyambung baton yang mudah. Kita menyambung mata rantai yang sangat cantik dan mungkin sangat unik. Kita tengok perlembagaan negara kita berbeza dengan negara lain. Kita berbeza dengan Thailand. Kita berbeza dengan Singapura. Singapura pemimpin lama juga. Dan berapa lama dah jadi PM kan. So dalam konteks ini, sejarah negara kita, kita punya perlembagaan tak sama dengan perlembagaan dekat US. Bila kita tengok sekarang ni, nak menjaga jati diri, nak menjaga keharmonian kaum ini bukan benda yang boleh dibuat secara simple. Tetapi anak muda, generasi muda yang nak melapisi itu mesti melalui proses dan memahami bahawa ianya memerlukan satu proses yang sangat hikmah. Jadi saya kira ini perkara yang sangat saya perlukan. Saya nak orang baru. Saya nak orang baru naik, orang muda naik. Tetapi tolong jangan buangkan elemen hikmah ini kerana kita bukan nak wajah baru saja sebagai yang disebut Haji Amin, tapi kita nak baru yang ada identiti dan berpegang kepada dasar dan menjaga perlembagaan dalam negara kita. Ya, ini yang saya sebutkan dari awal kerana kita tidak berlaku intervensi. Dalam keadaan kita merasakan bahawa perlunya kepimpinan baru dengan pemikiran baru, YB Datuk juga sebutkan bahawa perubahan zaman dan tidak ada jaminan pemimpin memahami keperluan undi 18 misalnya. Tidak ada jaminan, it's not tested. Dan kalau kita melihat demokrasi kita dalam tempoh 60 tahun ini, sebenarnya kita ada contoh. Kita boleh saja lihat negara-negara yang demokrasinya lebih terbuka. Kami membuat sedikit tinjauan. Di UK misalnya, kita ada pautan laman seseorang yang boleh kami kongsikan. Anda boleh menawarkan diri untuk menjadi calon dan ada kaedah-kaedahnya untuk dilakukan penilaian apakah kelayakan yang ada, apakah bentuk latihan yang diberikan, dan ada pautan yang akan kami kongsikan kepada penonton. Ada tersusun dan sistematik. Dan kita tahu bagaimana misalnya bakat-bakat seperti David Cameron bermula dengan kaedah latihan perkariran di dalam sistem parlimen itu sendiri. Daripada sistem di dalam parlimen itu kami kongsikan sekarang ini adalah merupakan laman webnya yang disediakan sekiranya anda ingin menawarkan menjadi ahli parlimen, maka boleh mendaftar di sini, diberikan pendahannya dan akan dibantu. Dan ini dilakukan oleh NGO dengan kerjasama daripada parlimen mereka, Westminster. Kita tidak ada kesungguhan sebegini. Ini yang saya maksudkan perlunya ada intervensi. Kalau kita ingin melakukan political education, malangnya kita ada contoh-contoh sebegini banyak. Nanti kami akan kongsikan misalnya video berkait tentang bagaimana skema seorang ahli parlimen di Sweden. Kita ada contoh, tetapi kalau kita serahkan kepada sistem parti-parti yang ada, kelihatannya intervensi sebegini akan terlalu lambat dilakukan, melainkan kita mengajar rakyat untuk menuntut benda ini diwujudkan dalam sistem semasa. YB Amin. Saya setuju dengan pandangan Tuan Syed tentang kata bagaimana sistem di setengah-setengah negara sudah lebih advance. Cuma sebagaimana Tuan Syed sebut tadi, memang perjalanan pendekatan yang diambil oleh negara-negara ni tak sama. Dan pada masa yang sama kita juga harus ingat, misalnya dalam sistem UK, walaupun mereka mendapat menghasilkan pemimpin yang lebih muda macam David Cameron, tetapi apabila berlaku krisis, akhirnya mereka memilih pula orang yang macam Boris Johnson. Begitu juga macam di Amerika Syarikat, walaupun kita tahu ada ramai pemimpin muda yang kini mula naik, tetapi akhirnya dalam sistem yang sama juga mereka turut sama memilih pemimpin yang seperti Donald Trump. Jadi ini yang kita dinamik demokrasi yang kita perlu faham. Kita dalam sistem politik mewakili kerencaman masyarakat. Jadi kalau kita nak kata pemimpin muda, pemimpin yang punya idea berlaku, apa yang penting ialah kita kena memperluaskan kata cita-cita nasional yang dikongsi bersama. Kalau di Parlimen Dewan Rakyat Malaysia lah, saya sendiri mengambil inisiatif melalui perbincangan dengan kawan-kawan dalam Barisan Nasional, dalam PAS, dalam PBRS, dalam parti-parti dalam PH. Kami mewujudkan apa yang saya panggil sebagai Caucus Ahli Parlimen Muda Dewan Rakyat, yang kami telah melakukan beberapa program bersama sama ada dalam latihan untuk meningkatkan pemahaman tentang fungsi dan peranan kami di Dewan Rakyat, tentang isu-isu semasa, memandangkan kata isu generasi muda ni bukan hanya perlu dilihat ketika sehingga umur 40 tahun, tetapi apakah isu yang menjadi legasi daripada generasi lama dan apakah isu yang mungkin kami terpaksa bawa sehingga 20-30 tahun akan datang. Jadi proses pembinaan ni memang akan ambil masa yang sedikit panjang,
Cuma kesediaan ini mesti, kesedaran nasional itu perlu diwujudkan. Sebab itulah orang kata ketika walaupun jadi ahli parlimen kerajaan, saya mengambil inisiatif untuk memimpin perubahan. Kita berbincang dengan universiti-universiti, kita menyediakan platform, kita bawa ahli-ahli parlimen muda daripada pembangkang ketika itu, daripada PAS, daripada BN, untuk supaya mereka ada ruang untuk bercakap di universiti dalam tema-tema yang dikongsi bersama tentang apakah masa depan Malaysia yang lebih baik, bagaimanakah ahli-ahli parlimen muda hari ini harus berperanan, bagaimanakah generasi muda dalam universiti dapat terlibat. Kerana tentang perubahan ni dia tak boleh, kalau kita nak cakap seorang mungkin dia boleh inspire, tetapi kalau kita nak cakap tentang perkara yang besar, kita memerlukan dukungan daripada segenap lapisan masyarakat lah. Jadi saya setuju bahawa perubahan itu kita mesti desak. Kalau kita kata generasi tua mungkin agak liat ataupun agak reluctant, jadi kita mesti menghasut supaya orang muda menerima bahawa kita tak boleh pasrah. Kita tak boleh pasrah, kita mesti mencari jalan sendirilah. Macam walaupun saya sebut tadi banyak dalam, kalau kita ambil sistem politik kita, kekangan dalam konteks parti. Nak naik dalam parti ni dia kena masuk parti di peringkat cawangan, kemudian kena bertanding di peringkat, kena dapat persetujuan di peringkat bahagian, atau kalau dalam keadilan dipanggil ranting dan cabang lah. Jadi perkara-perkara itu yang saya sebut tadi, orang muda dia mungkin tak berminat. Sebab dia melihat itu proses-proses yang telah dilalui oleh generasi lama, tidak ada perubahan berlaku pun. Jadi mereka nak perubahan berlaku lebih dekat dengan niche mereka lah. Itu yang saya sebut tadi. Jadi memang satu ruang baru perlu diwujudkan. Saya tak pasti dapatan penuh tentang jawatan kuasa pilihan raya. Sebab saya fikir perlu ada perubahan. Mungkin dalam konteks lantikan kabinet misalnya. Kita mungkin perlu ubah suai daripada kita supaya, tapi yang saya melihat ni dalam konteks pemisahan kuasa lah antara eksekutif dan legislatif. Mungkin selepas ini kita patut mempunyai eksekutif yang diambil tak semestinya daripada kalangan legislatif, supaya bidang kuasa itu jelas. Jadi pemimpin, kalau macam di Amerika Syarikat, kalau di zaman Lincoln, zaman krisis, di zaman kata yang telah diwarisi lah oleh Amerika Syarikat, kalau kita ambil Lincoln zaman krisis, bila zaman krisis dia jadi presiden, dia ambil dalam kabinet dia daripada kerajaan dan juga pembangkang. Jadi dengan secara tidak langsung dia dapat meredakan krisis nasional yang berlaku di Amerika Syarikat pada waktu itu, walaupun tak dapat ditangani sepenuhnya. Itu mungkin salah satu pendekatan dalam konteks sistem, kerana acuan inilah yang menghasilkan bentuk-bentuk politik yang sampai ke akar umbi. Itu sedikit pandangan lah. Dr. Fuad, YB Amin tadi menyebut soal perlunya ada kefahaman di peringkat nasional, perlu digerakkan, kerana saya sebutkan di awal tadi, you deserve the leader that you choose. Oleh kerana rakyat ini pun tidaklah begitu faham sangat keperluan dinamika kepimpinan yang ada, maka apa yang ditawarkan oleh pool itu sajalah. Itu je ketua bahagian yang ada. Dan itulah yang telah menjadi ketua bahagian selama lebih 30 tahun. Jadi itulah menjadi wakil selama, ini berlaku hampir dalam semua parti, bukan hanya satu atau dua parti. Jadi sebab dalam konteks yang singkat, Tuan Syed, saya kalau boleh mencelah sikit, kerana tadi yang saya sebut awal tadi berkaitan dengan resource. Sebab buat kerja pilihan raya ni kerja dia banyak. Jadi kadang-kadang setengah ketua bahagian ni dia dapat meningkat kerana dia dah boleh bagi sikit upah buat makan-makan dan sebagainya, walaupun bukanlah mewah sangat. Jadi yang tak mampu ni Dr. Fuad nak tanding juga tu. Dr. Fuad. Jadi kita ada kesedaran di peringkat nasional ni nak menggerakkan rakyat. Political education ini satu tajuk yang saya mengajak rakyat. Nanti kita akan buat satu tajuk khas. Kerana pada hemat saya, kedua-dua YB boleh verify ya. Bukan tugas ahli yang berhormat misalnya untuk turun memastikan pergi daripada satu kenduri ke satu kenduri. Ini semua wakil rakyat yang menjadi teman saya, dia kata saya inilah beban kerana rakyat masih mengharap. Jadi kita ada isu, tengok dua-dua YB dah terseronok dah kita sebut begitu kan. Mereka tak boleh sebut. Kerana mereka tak boleh sebut. Kita yang bukan ahli politik ni Dr. Fuad, kita boleh sebut. Salah untuk kita kena tolong dua orang untuk. Jadi ini adalah satu elemen yang perlu kita zahirkan juga, pendidikan kepada akar umbi. Saya naik 17 kilo. Betul saya senyum. Kenduri ya, saya tahu. Dr. Fuad bercakap political education dalam kerangka kita menukar kepimpinan ni di peringkat akar umbi. Rakyat sendiri yang tak mau berubah, kerana itulah pemimpin itu kekal selama sepanjang hayatnya berada jadi ketua bahagian. saya rasa Tuan Syed, konsep pemahaman rakyat Malaysia ni kepada apa itu ahli berhormat dia cukup berbeza dengan konsep yang dipahami oleh sebagai contohnya negara-negara maju. Kan di negara-negara maju, ahli-ahli yang berhormat ini adalah tempat untuk mereka menyalurkan grouses dia punya komplain dia, apa yang dia nak, dan perkara ini akan dibawa oleh wakil konstituen itu kepada kerajaan. Tapi kita di Malaysia ini
ia agak berbeza sebab wakil-wakil rakyat ni dialah nak kena bagi duit masa kenduri, anak nak masuk universiti dia kena bagi duit, tak apa ni, rumah roboh kena bagi duit, membuatkan dia berada dalam satu vicious circle yang mana kalau YB ni tak ada duit, dia tak boleh bergerak. Kan? Saya selalu dengar YB ni kalau dia nak turun ke kawasan-kawasan dia, kepada daerah-daerah dan adun dan sebagainya, dia kena pastikan at least dalam poket dia ada 4-5 ribu. Kan? Sebab apa? Itu yang diminta oleh rakyat Malaysia. Tetapi ini juga berlaku sebab apa? Sebab, maaf cakaplah kan, pemimpin-pemimpin kita yang lama pun mengajar begitu. Kan? Dia mengajar bahawa akulah the epicenter of power. Hampa nak apa, hampa tanya kat aku boleh bagi. Jadi ini akan menjadi satu vicious circle yang mana dia tidak akan ada perubahan. Jadi itulah dia, saya rasa, kematangan politik, pendidikan politik yang perlu kita terapkan di kalangan rakyat. Supaya rakyat tidak melihat bahawa YB ini adalah tempat dia untuk mencari sesuap makan dan sebagainya. Mungkin dalam situasi-situasi yang betul-betul perlukan bantuan seperti ada gempa bumi ke banjir dan sebagainya, that's fine, kita faham. Tetapi tidaklah setiap hari duduk dekat service center dan sebagainya menunggu saja. Apalah YB nak bagi hari ni. Hari ni Datuk Mumtaz nak bagi apa kat aku. Hari ni YB Amin kan aku nak minta apa kan. Kasut sebelah je ada, sebelah lagi tak ada kan. Jadi inilah saya rasa yang paling penting, pendidikan politik itu. Pendidikan politik itu perlu ada supaya kita nak memahamkan pada rakyat. Kalau kita nak pergi bergerak dengan lebih elok, lebih cepat, bahawa rakyat itu perlu tahu kita memilih pemimpin untuk membawa aspirasi kita. Kan? Minta tolong sedikit-sedikit itu tak ada masalah, itu memang nature. Tetapi kalau segala benda dia nak pada YB dia, itulah YB dia kena berniaga. Sebab tu YB dia kena terlibat dalam benda-benda yang pelik-pelik. Kan? Sebab apa? Sebab dia nak salurkan dia punya, nak buat macam mana. Kan? That is how it is working dekat Malaysia. Jadi saya kira Tuan Syed, pendidikan, demokrasi dan politik itu perlu kita terapkan. Malahan dalam Islam pun dia melihat begitu. Kan pemimpin itu bukan sumber untuk pendapatan, tapi pemimpin itu adalah untuk memimpin ummah, memimpin rakyat dan sebagainya. Ya Tuan Syed. Kita ada topik baru yang nampaknya kita kena buat susulan selepas ini. Okey, saya tahu Datuk Mumtaz ingin mencelah, tapi saya rasa ini masanya yang sesuai untuk kami kongsikan sedikit bingkisan. Kita nyambung perbincangan sejurus selepas kami kongsikan bingkisan ini untuk tatapan dan kita fikir takulkan bersama kalangan penonton dialektika pada malam ini. Kita saksikan bingkisan ini sikit.
ihsan daripada Berta dan hasil kajian daripada Claudia Whelan sejak 2012. Jadi meskipun kita mengakui Sweden adalah merupakan sebuah dianggap welfare state, kita tidak mahu sehingga kita bergerak ke arah itu, tetapi disebutkan tadi bagaimana kita perlu customize ya, supaya banyak isu yang kita boleh pelajari untuk kita mengelakkan ketegisan, membina sikap yang betul, memastikan integriti. Dan kerana itu saya merasakan intervensi perlu dilakukan dan rakyat perlu sedar keperluan intervensi ini. Jadi Datuk Mumtaz juga nak intervene, silakan. Gini, saya nak kongsi sikitlah pengalaman ya. Yeah. Saya sebagai seorang pengamal undang-undang ni, bila berada dalam bidang judiciary, kita sebagai pengamal undang-undang, kita expect bila kita jadi ahli parlimen, kita akan betul-betul menjalankan kerja lawmaker sebagai legislator. Tapi bila sampai di parlimen sebagai senator, saya lihat berlaku sedikit kejutan kepada saya dan juga mungkin kepada setengah-setengah orang lah. Kerana di dalam hakikat dalam negara kita, orang tak memahami bahawa ahli parlimen ataupun ADUN itu merupakan lawmaker ataupun legislator yang bertugas untuk menyemak bajet, membuat dasar, review dan debate semua RUU yang diletakkan di hadapan mereka. Dalam parlimen kadang-kadang mereka letak 5 rang undang-undang, kadang-kadang letak 14 rang undang-undang sehari untuk diluluskan dalam Dewan Negara. Saya kata mana ada subjek lecturer ajar bagi seorang pelajar kena exam 14 subjek sehari. Sebab satu rang undang-undang ni kita kena bahas. Dia bukan letak saja-saja. Memang ada AG angkat. Kita kena tengok word by word, rasional, titik. Saya berapa kali kena marah dengan menteri. YB Mumtaz titik bising ke? Koma bising ke? Saya kata dalam court, dalam mahkamah, ini akan dipertikaikan. Sebab bagi mereka, ini bukan kerja asasi. Ini you dengar, you luluskan. Jadi sebenarnya, ahli parlimen, kalau dekat Sweden, kalau dekat UK ataupun US, mungkin mereka betul-betul lawmaker. Sebab itu mereka tak perlu buat kerja lain. Jadi tugas hakiki dalam negara kita, kalau ahli parlimen, ADUN tak attend sitting untuk 6 bulan berturut-turut, mereka boleh gugur dan boleh dapat bertanding dengan orang yang bertanding balik tempat dia. Jadi orang tak faham, itulah hakiki kita berbanding dengan tugas yang kita buat sebagai tugas sampingan. So kalau kita boleh mengajar rakyat memahami celik politik, literasi undang-undang bahawa tugas ahli parlimen, tugas ADUN adalah pembuat polisi, review polisi, pindah undang-undang, review bajet. Kalau ini difahami, saya kira tadi apa yang diproduksi dan itu boleh kita tiru. Walaupun bukan 100%, tetapi sekurang-kurangnya bergerak ke arah itu kalau mereka memahami bahawa ini tugas MP, ini tugas ahli majlis, ini tugas government servant. So, dalam konteks ini mereka tak boleh nak terima kadang apa yang kita buat. So dalam hal ini adalah penting kepada kerajaan sedia ada, kerajaan akan datang, kerajaan negeri, kerajaan di semua peringkat untuk memberikan penjelasan celik politik bahawa kerja penggubal undang-undang ialah penggubal undang-undang. Mereka bukan pelaksana undang-undang, mereka menggubal. Pelaksananya adalah pihak eksekutif. So kalau ini berjalan, three separation of powers itu akan berlaku dengan baik dan ahli parlimen boleh betul-betul perform. Dan kita, kalau contohlah, saya pergi ke luar negara, mewakili negara. Indonesia memberikan untuk satu ahli parlimen 7 research assistant. Negara kita, 7 ahli parlimen pergi, research assistant 2 orang. Macam mana nak buat? Dari segi performance, kita tak dapat research yang betul sebab kita tak sempat. So dalam kita attend international punya conference, tajuk berat, ya. Tapi tiba-tiba kita hanya ada 2 orang yang kita terpaksa kongsi 7 orang dan kita tak dapat memberikan input yang benar-benar mantap. So dalam hal ini saya kira sampai masalah untuk intervensi yang disebutkan tadi, kita boleh mulakan dengan ahli parlimen belia supaya mereka dilengkapi dengan RA yang benar-benar bagus dan bila ahli parlimen belia boleh perform macam ni, insya-Allah akan bergerak ke parlimen, akan bergerak ke DUN. Jadi kalau ini mungkin adalah proses saya kira dalam tempoh 10 tahun kita akan sampai ke tahap ini kalau kita bermula sekarang. Ya, YB Amin, kalau apa yang disebutkan oleh YB Datuk Mumtaz itu tadi, saya kira boleh saja kalau komitmennya ada di dalam kalangan the powers that be kerana itu adalah merupakan proses yang boleh diinstitusikan dalam parlimen yang kini pun. Tidak begitu. Kerana pernah satu ketika select committee parlimen ini cuba bergerak ke arah itu untuk menyediakan khidmat yang lebih profesional. Soal mendidik rakyat itu seperkara lah, ia akan mengambil masa untuk ia benar-benar sampai ke akar umbi untuk mereka faham. Tetapi kalau isunya memberikan khidmat sokongan agar ahli parlimen kita, bahkan kalau sebuah rang undang-undang itu dibentangkan hanya untuk diperdebatkan semalaman, tentulah itu sesuatu yang tidak munasabah dalam akal kita yang ya seorang lawyer membaca semalaman untuk diulas besok. Itu soal sistem pada hemat saya. Itu tak komen YB Amin.
Ya, saya setuju. Sebab tu tadi saya sentuh juga tentang persoalan eksekutif dan legislatif. Kalau kita tengok memang Tan Sri Speaker yang ada sekarang, dia begitu committed untuk memastikan agenda reformasi parlimen dapat dilaksanakan. Jadi kita berharap beliau dapat kekal lah sebagai speaker di parlimen untuk menghabiskan apa yang telah beliau mulakan. Kalau kita tengok memang ada permintaan berulang kali saya tahu supaya kata parlimen ini dikembalikan akta perkhidmatan parlimen, mana parlimen boleh mengambil pegawai-pegawai mereka sendiri supaya dapat mereka meningkatkan fungsi mereka. Dan saya sendiri terlibat dalam satu kunjungan ke House of Commons lah di United Kingdom bersama dengan rombongan speaker sebelum ni. Memang banyak dan kita masih lagi jauh lah untuk mencapai apa yang mereka telah capai. Namun progres tu memang telah ada sejak 22 bulan yang lalu. Banyak perkara yang kita buat dan parlimen pun memang ada satu usaha untuk mewujudkan apa yang dipanggil sebagai All Parties Parliamentary Group ataupun kumpulan merentas parti lah. Ini termasuklah juga daripada NGO untuk memastikan supaya mana-mana rang undang-undang kita juga wujudkan, misalnya jawatankuasa pilihan khas tentang rang undang-undang, supaya tak semua rang undang-undang ni dia perlu ditapis di peringkat parlimen. Kadang-kadang kalau kita tengok perdebatan di parlimen ni, dia hanya mengulang-ulang perkara yang sama, kadang-kadang bercakap di luar tajuk. Jadi biarlah orang kata wakil-wakil daripada setiap parti dalam bidang khusus, biar mereka yang menapis sebelum rang undang-undang tu dikemukakan. Kerana kalau tidak, nanti akan jadilah berlaku apa yang telah berlaku selama itu, ketika parlimen jadi rubber stamp. Sebab apa? Sebab yang mana wakil rakyat kerajaan terpaksa menyokong usul ataupun rang undang-undang dibawa oleh parti kerajaan. Ini tak kira parti mana pun. Jadi kalau sebagaimana Wabi Muntaz sebut tadi lah, bila dibawa dalam tergesa-gesa begitu, memang ruang untuk kita menapis, untuk kita menyaring apa yang dikemukakan oleh kata eksekutif. Jadi sangat sedikit. Dan ini yang bagi saya dalam skema yang lebih besar sebenarnya ialah undermine legislatif punya body. Itu yang saya punya concern. Saya bukanlah serang undang-undang ni tak apa, kita boleh dari semasa ke semasa dibaiki, tetapi ialah dari segi sistem yang lebih besar ialah legislative body itulah yang kita mesti perkasakan. Dan macam saya sebut tadi, perlu ada kesedaran nasional bahawa sebenarnya mana-mana ahli parlimen, mereka adalah sebahagian dari kerajaan walaupun mereka berkhidmat sebagai ahli parlimen pembangkang. Kerana yang bayar gaji dia adalah kerajaan. Tapi kita hari ni, kerajaan kita hanya bataskan kepada eksekutif. Sedangkan cabang kerajaan tu 3 tadi. Jadi inilah yang menyebabkan berlakunya ketimpangan dalam kita punya perspektif, dalam kita melihat kata wakil rakyat, misalnya wakil rakyat pembangkang nak masuk sekolah tak boleh. Ini berlaku dalam, kita kata dalam pengalaman kita sepanjang sejarah. Jadi ini antara kesedaran nasional yang untuk kita nak meningkatkan fungsi ahli parlimen tadi, adalah kita bagi dia peluang untuk akses, dapat jumpa seramai mungkin, barulah dia boleh bawa, selain daripada apa yang dia percaya, barulah dia boleh bawa apa isu sebenar di kawasan dia. Ya. Kita ada sekitar 5 minit berbaki, tapi nampaknya soalan di laman Facebook ni bertalu-talu. Walaupun pada asalnya kita bercakap soal untuk melahirkan generasi pewaris kepimpinan politik, tapi akhirnya Dr. Fuad, kita terbuai kepada kepincangan-kepincangan sistem. Kerana itu di peringkat awal saya mengatakan bahawa sistem ini menawarkan itu. Kita punya pool, kita punya pilihan, tetapi pilihan kita ni dibatasi oleh perimeter dan kaedah kepartian yang ada. Tadi pun digambarkan soal partisan dan bipartisan, dan kedua-dua ahli politik kita ni keluh kesahnya sama, soal sistem. Jadi kalaulah kita ingin melakukan intervensi untuk melahirkan lebih ramai kepimpinan muda, saya kira sistem ini sebenarnya berada di dalam tangan the powers that be. Dan ia hanya akan berubah secara dramatik dan pantas kalau rakyat menuntutnya berubah. Kalau tak, tunggulah PRU 16 pun tak berubah juga. Tak begitu, Dr. Fuad? Ya. Saya rasa push and pull factor ni adalah sejauh mana rakyat inginkan berlaku pembaharuan reform kan dalam sistem politik kita, sama ada sistem parliamentary, sama ada sistem kehakiman yang selainnya kan. Jadi dan akhirnya Tuan Zaid, dia akan berbalik kepada apa? Dia akan berbalik kepada pendidikan. Apakah pendidikan yang kita beri daripada peringkat tadika, naik ke sekolah rendah, naik ke sekolah menengah, hatta sampai ke universiti, membuatkan rakyat kita ini adalah rakyat yang berfikir dan rakyat yang mempunyai kotak pemikiran yang betul kan, bukan berdasarkan kepada baggage dan legasi yang lama, pemikiran yang lama kan. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya dia mengambil masa yang lama kan.
Jadi kita selalu mendengar perkataan klise reform kan, reform lah 20 tahun yang kita dengar reform ni kan, dan ia telah diguna pakai oleh pelbagai orang kan. Tapi hakikatnya reform yang benar-benar yang boleh kita lihat amat terbatas. Jadi saya kira sudah tiba masanya untuk negara kita bergerak ke hadapan dengan lebih cepat, lebih teratur, lebih deras, lebih berkuasa kan, horsepower kena kuat. Maka perlu betul-betul ada agenda pembaruan yang mana sistemik yang pincang ini perlulah kita tukar. Saya cukup terkedu apabila YB Datuk Mumtaz cerita Indonesia setiap satu MP ada 7 RA. Kita ni 7 menteri kongsi 2 RA. Ini apa cerita? Kan tahap manakah Malaysia ini kan? That actually shows how serious the government is kan. Saya kira benda-benda ini perlu diambil perhatian dengan tuntas kan, bukan secara picisan kan. Bila kita kata perubahan politik, kita kena betul-betul perubahan politik. Sebab apa? Dunia tidak akan menunggu Malaysia kan. Dunia akan bergerak dengan pantas, rakyat akan berkembang dengan pantas kan. Hari ni dah masuk 5G, 6G dah, lepas ni kita tak dan masuk 3G, orang dah masuk 5G dah kan Tuan Syed. Jadi kita dunia tak akan tunggu Malaysia. Jadi Malaysia tu kena ligan kan, kena cari, kena cepat sikit jalan. Dan saya kira kita perlu ada a crux of pemimpin-pemimpin muda yang mana pertama ciri-ciri pemimpin muda, mereka ini berani mencuba, berani untuk buat sesuatu yang dia rasakan penting. Sebab apa? Dia tidak ada legacy kan, dia tak penting legacy, dia tidak ada political baggage dan sebagainya, dan dia melihat apa keperluan pada hari ini. Sebab itu kita perlukan pemimpin-pemimpin muda, tapi perlulah pemimpin muda yang berkualiti lah kan. Kalau pemimpin muda yang half baked pun tak guna juga kan. Pemimpin-pemimpin muda yang berwibawa, yang memahami apa maksud politik sebenarnya, apa peranan-peranan dia kalau dia menang dalam pertandingan pilihan raya, supaya dia boleh menyumbang dengan lebih bermakna kepada sistem dan rakyat Malaysia itu sendiri. Tuan Syed. Di laman sosial ada yang bertanyakan, adakah ke semua panel ini mewakili suara pembangkang? Nampaknya mereka perlu istilah pembangkang dengan kerajaan itu juga harus diteliti hari ini sebab dia tukar cepat sangat di peringkat negeri, peringkat federal. dalam minit-minit ini saya nak berikan masa yang sangat terbatas ini kepada kedua-dua ahli politik lah, kerana kita bercakap soal kalau kita inginkan kepimpinan ini berubah untuk menawarkan, saya yakin ada sahaja ahli politik generasi muda ni yang punya bakat yang sifatnya global, bahkan suara wanita juga. Kerana itu saya mengundang Datuk Mumtaz pada malam ini, perlu diberikan, kerana Ireland misalnya apabila ditadbir urus oleh wanita, dia kurang hutang dia. Tak tahulah sebab apa. Jadi ini banyak yang boleh kita teladani dalam konteks pengalaman antarabangsa. Dr. Fuad tak boleh bagi pada kita. Kita agaknya banyak bisnes ya. Dia jadi lain. Tapi ini elemen-elemen orang lelaki ni pemurah Tuan Syed. Orang lelaki pemurah. Itu tajuk asing Dr. Fuad ya. Tapi untuk lelaki ni kepada kedua-dua panel politikus yang ada, Dr. Datuk Mumtaz dan juga YB Amin ya. Kalau saya menilai dan penilaian saya tidak semestinya tepat, silakan saja kalau berbeza pandangan. Kelihatannya kalau kita serahkan kepada parti politik semasa ini, intervensi untuk mengubah sistem agar kita menawarkan kepimpinan yang lebih muda ini agak kabur. YB berdua setuju dengan pandangan ini? Siapa saja boleh menjawab, silakan. Saya kurang setuju sebab macam ni, sebab kalau contohnya PRU yang lepas, PRU yang ke-14, Dewan Pemuda menawarkan 79 orang calon daripada kalangan anak muda. Tetapi yang menang tak sampai 79 sebab mungkin kesediaan di kalangan rakyat untuk melihat satu kepimpinan muda menjadi wakil rakyat itu bukan satu benda yang meluas lagi. Jadi sekarang ni kesediaan di pihak peringkat parti dah ada. Jadi sekarang ni yang kita nak sebagai tadi disebut oleh Tuan Syed, kalau boleh bergerak serentak. Sistem tu juga bergerak, masyarakat juga bergerak, pendidikan juga bergerak dengan kata apa tu Dr. Fuad. So kalau sistem pendidikan dah menjurus ke arah pemikiran kebat, pemikiran arah tinggi, bertanya soalan dan ada responsibility untuk jawab, ada accountability. Sekarang ni semua terus. So dalam perkara ini berlaku, sistem di parlimen juga kita improvise supaya ahli parlimen kita, adun kita boleh menjalankan kerja-kerja sebagai lawmaker, legislator. Dalam masa yang sama, parti juga memberikan ruang-ruang kepada wanita, memberikan ruang kepada anak muda
dan masyarakat kena menerima bahawa sebagaimana kita boleh menerima cikgu muda, doktor muda, mereka juga perlu menerima pemimpin muda untuk menjadi pemimpin mereka dalam kerajaan, dalam pentadbiran, kerana kita perlukan new blood ini dalam negara kita supaya boleh bergerak ke depan. New Zealand, negara-negara lain semua 34, 38 dah jadi Perdana Menteri. Kita dalam negara kita nak jadi ketua bahagian 38, nak jadi ketua kawasan 38 pun orang pergi 10 kali. So ini kena berubah. Pasti dah nampak ada perubahan ke arah tersebut kerana ada desakan daripada pemuda, daripada Amirah dengan dalam PAS, sebagai parti-parti lain. Tetapi masyarakat tak berani nak terima antara Datuk yang berusia 60 dengan pemuda yang berusia 28 tahun ditawarkan menjadi calon dan bersama-sama berkaliber, kita tak yakin nak bagi kepada yang 27. Kerana apa? Mungkin kita memerlukan orang yang terasa lebih matang untuk menerajui kepimpinan di peringkat kawasan ataupun parlimen tersebut. So dalam hal ini, saya 3 pihak lah. Pihak komuniti, pihak pendidikan dan juga pihak parlimen kena bergerak serentak. Barulah impian kita untuk melihat perubahan ini dalam tempoh 10 tahun, insya-Allah akan jadi realiti, insya-Allah. Ya. YB Amin. Said, kalau saya boleh kongsi sikit pengalaman saya lah semasa sebab saya terlibat dalam jawatankuasa pemandu jaringan ahli parlimen muda Bank Dunia. Saya masih ingat dalam mesyuarat kami yang pertama di Paris pada selepas ketika hari raya lah. Hari raya kedua saya terpaksa terbang ke Paris selepas saja PRU 2018. Kami pada waktu itu memang kata terpaksa menentukan sebab dalam Bank Dunia dia memang ada jaringan ahli parlimen, World Parliamentary Network of on the World Bank. Kemudian nak diwujudkan jawatankuasa yang baru. Pada waktu dalam mesyuarat pertama ni kita berdebat tentang apakah had usia ahli parlimen muda. Tapi apabila kita melihat semula landscape di dunia, walaupun kita cakap tadi ada ramai pemimpin muda sekarang sedang naik, yang mana yang saya akui, tetapi kami di peringkat jawatankuasa Parlimen Bank Dunia ni kita menyedari bahawa kita tak cukup ramai. Jadi Bank Dunia buat masa ini menetapkan usia dia 45 tahun ke bawah. Itu sedikit sebanyak refleks situasi semasa. Bukan kata mereka suka dengan angka 45 tahun tu, tetapi itulah realiti yang mana untuk membolehkan ramai terlibat dalam jawatankuasa dalam jaringan ini. Kerana kalau ikut kehendak mereka tu kalau boleh nak bawah 30. Kan, bawah 30, bawah 35 tahun. Tetapi jelas jurang itu masih wujud. Dan saya ingat ini pun mungkin kalau kita nak ambil dalam konteks ekosistem. Saya ingat sebab dulu saya pernah beli ikan. Ikan ni kalau kita nak bersih akuarium, kita tak boleh buang semua air yang dia dah tinggal. Kita hanya boleh tukar sikit demi sikit. Sehinggalah air baru ambil alih. Jadi mungkin dalam konteks ekosistem begitulah. Yang mana saya ingat dari segi permintaan supaya generasi muda memimpin ni dah lama. Daripada 1990-an lagi pun dah orang dah bercakap. Kalau kita tengok 1990-an pemimpin majlis belia pun ada yang umur 50 tahun ke atas. Kan? Itu dalam konteks NGO. Jadi saya ingat perkara itu memang sedang berlaku. Cuma cepat atau tak cepat itu bergantung kepada kemahuan generasi muda. Sebab itu saya cakap saya sedikit kecewa apabila Majlis Belia Malaysia sendiri kan di kalangan badan-badan belia sendiri pun rasa reluctant untuk menurunkan had usia belia. Walaupun ini kawan-kawan saya terpaksa kita mengambil pendirian tegas pada waktu itu. Kalau pemimpin belia sendiri tak sanggup, politik lagi lambat lah kita nak berubah. Tapi kalau pemimpin muda belia sendiri sanggup, maka orang kata dalam politik itu akan berlaku lah lebih cepat perubahan. Maksud dia di kalangan orang muda mesti kena segera beradaptasi dan ini bukan satu proses yang orang kata satu hala. Bukan maksud dia orang muda apabila nak bersaing di peringkat yang lebih tinggi dengan orang yang saya cakap tadi ada sumber dan sebagainya, mereka juga perlu bersedia lah kerana kata buat masa ini sistem politik kita begitulah. Kita ramai walot yang cukup besar dan walot yang tak cukup besar pun ada. Jadi tapi saya percaya memang sepanjang sejarah memang orang muda yang selalu membawa orang kata pemikiran baru, dinamik yang baru, dan ini bergantung kepada sejauh mana kesediaan orang muda untuk sentiasa mengikuti arus perubahan itu sendiri. Sebab kalau orang muda itu sendiri tak macam kalau kita tengok hari ini ada juga pemimpin yang kita kata berusia tapi mereka tahu yang penting dalam politik ni ialah sentiasa mengikuti perubahan. Sebab tu mereka juga bercakap tentang Internet of Things. Benda yang sebenarnya orang kata wacana orang muda, bukan wacana generasi yang komputer pun orang kata susah nak beli kan. Tapi kalau mereka nak kekal relevan, mereka kena ikuti. Ikuti kata apakah wacana-wacana yang ada dalam kata agenda perubahan. Jadi kalau kita nak cakap satu yang baru, dia melibatkan perubahan dan perubahan tak semestinya bermaksud yang lama buruk.
Kerana kata even the best can be improved. Itu satu kesedaran nasional yang mesti ada, yang mesti kita garap, yang mesti mana kita pujuk supaya kita ingatkan generasi muda bahawa dalam demokrasi perbezaan boleh ada, tetapi perbezaan itu hendaklah membawa negara kita ke depan. Dr. Fuad, 1 minit. Pada saya yang penting, semua orang kena bergerak ke arah perubahan. Kan? Kalau syok-syok sendiri memang tak boleh. Kan? Maknanya kena bermula dengan pendidikan, disusuli dengan sistem, disusuli dengan pengkaderan, disusuli dengan kepimpinan. Dan akhirnya insya-Allah kita akan melihat negara Malaysia dipimpin bukan sahaja oleh golongan yang bijak pandai, tetapi juga yang ada aspirasi baru, cara kepimpinan baru, politik matang, politik yang bersahabat, bukan caci maki dan sebagainya. InsyaAllah benda ni kita doakan akan berlaku sooner rather than later, Tuan Syed, insyaAllah. Ada banyak sangat bahan-bahan susulan yang boleh kita telusuri selepas ini, termasuk idealisme yang dibawakan oleh ketiga-tiga panel. Saya merasakan sepertinya politikus yang ada, khususnya dalam kalangan 700 lebih ahli parlimen dan juga DUN, memahami ini. Kerana kalau kita meninjau komen-komen di Facebook dan juga di laman sosial yang ada, IG serta YouTube, ada sahaja generasi muda yang sifatnya ideal. Dan namun seperti mereka tidak mendapat ruang, terhalang oleh sebab apa juga senioriti dan segala macam. Saya tak pasti bagaimana langkah ke depan ingin kita membincangkan ini secara lebih berstruktur. Sekurang-kurangnya tadi kita menyebut bahawa political education itu satu topik yang penting kerana kita nak rakyat faham beban pentadbiran ahli politik kita ni, ahli politik dalam konteks ahli parlimen dan juga DUN, sebab ada juga ahli parti ni dianggap dia ahli politik juga. Itu masalah juga tu. Kan, soal tugas matematik mereka apa, ini saya lihat sangat perlu kita betulkan kerana ia boleh membawa kepada herotan yang lain. Soal politik wang ini belum kita bicarakan lagi secara lebih terbuka, dan saya menginginkan supaya rakyat Malaysia semua memahami realiti bahawa politik kita perlu berubah kerana kelihatannya negara-negara termasuk negara serantau sudah memecut, dan kita punya hambatan di Malaysia, kalau kita congak-congak yang lain itu kelihatannya hambatan yang paling besar adalah perubahan politik. Itu yang menjadi ancaman dan cabaran yang paling besar sebelum kita nak menangani yang lain-lain. Kerana bila kita berdepan dengan COVID pun, dipolitikkan. Semua dipolitikkan seolah-olah macam politik itu adalah nafas dan juga makanan untuk hayat kita. Dan itu yang cuba kita bawakan. InsyaAllah kalau anda penonton punya cadangan untuk panel, ramai yang mencadangkan panel ni, penyokong pun ada. Kedua-dua ahli politik kita pun dia menyatakan di situ. Jadi ini pentas yang terbuka, anda sebagai penonton juga boleh mencadangkan topik, bahkan boleh mencadangkan panel, bahkan silakanlah kalau nak tampil pun kita akan ukur sedikit bagaimana kesesuaiannya. Boleh saja mengemukakan cadangan balas. Tajuk yang bakal kami bicarakan pada hari Khamis nanti adalah berkait dengan falsafah pendidikan negara, dimensi yang telah terabai. Ini satu topik yang tadi ada kaitannya dengan pentadbiran ataupun pendidikan negara. Ini satu hal juga ni. Sebelum ini kami telah mempolemikkan tentang pendidikan tinggi, tapi kali ini kita back to basic, bercakap tentang falsafah pendidikan negara, kenapa ia sudah tidak disebut-sebut, bersama Profesor Tan Sri Zul Abdul Razak, Rektor UAE. Hari Khamis pukul 9 malam. Saya nak ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga panel. Eid Mubarak kepada kesemuanya. Harap bersabar dengan komen-komen yang kalau ada kesempatan nanti satu dua komen itu mungkin boleh kita komen di Facebook khususnya untuk kita berikan pandangan balas, dan jemput datang lagi ya walaupun kita beraya secara saya tengok tadi Datuk Mumtaz dia minum sekejap kan, so boleh je minum dalam rancangan ni, tak ada masalah. Okey, terima kasih kepada semua. Sama-sama. Jumpa lagi insyaAllah. Selamat Raya semua. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih. Lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.